Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Haikal bin Hamidun dari kelas 12D. Pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian atau RPH yang telah saya hasilkan. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan. Baiklah, mata pelajaran yang telah diajar ialah Bahasa Melayu untuk kelas 1 Bestari. Bilangan murid untuk kelas 1 Bestari ialah 20 orang. Tarikhnya pula ialah pada 4 Ogos 2023 iaitu hari Jumaat. Masa yang diperuntukkan untuk mengajar ialah selama 30 minit iaitu dari pukul 8 pagi sehingga 8.30 pagi. Tema yang telah dipilih berdasarkan buku teks tahun 1 ialah tema lindungi alam iaitu unit 19 Sayangi Alam. RPH ini berfokuskan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi, standard kandungan yang telah dipilih berdasarkan di SKP tahun 1 kemahiran mendengar dan bertutur ialah 1.1 iaitu mendengar dan memberikan respon. Standard pembelajaran pula ialah 1.1.2 iaitu mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap soalan. Baiklah, objektif yang ingin dicapai pada akhir pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat memberikan respon yang tepat terhadap soalan yang dikemukakan oleh guru. Elemen berentas kurikulum atau penggabung jalinan kemahiran atau penyerapan isi pelajaran ialah yang terdapat dalam pengajaran, dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini ialah nilai murni dan kelestarian global. Strategi yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran ini ialah pembelajaran berpusatkan murid dan pembelajaran berpusatkan bahan. Teknik yang digunakan oleh guru ialah teknik soal jawab, dan kemahiran berfikir aras tinggi untuk sesi pengajaran dan pembelajaran ini ialah untuk merangsang murid-murid mengeluarkan idea melalui lisan terhadap perkara yang dilihat oleh mereka sendiri. Baiklah, kita teruskan kepada aktiviti yang akan berlaku di dalam kelas. Baiklah, pertama sekali, untuk set induksi, masa yang diperuntukkan ialah selama 5 minit. Untuk set induksi ini, murid-murid akan dipaparkan dengan tayangan video lagu hijau nyanyian Zainal Abidin. Baiklah, seterusnya murid dikehendaki menonton video tersebut dengan tekun. Yang ketiga, murid akan bersoal jawab dengan guru tentang video yang ditayangkan. Dan akhir sekali, murid akan dibimbing oleh guru untuk menghubung kaitkan video yang telah ditayangkan dengan topik pembelajaran pada hari ini. Baiklah, alat bantu mengajar yang digunakan untuk set induksi ini ialah komputer riba, projektor LCD dan pembesar suara. Terusnya, untuk langkah 1, masa yang diperuntukkan ialah selama 5 minit. Fokus pelajaran pada langkah 1 ialah penerangan tentang alam sekitar meliputi apakah itu alam sekitar, kepentingan alam sekitar dan langkah-langkah menjaga alam sekitar yang akan diterangkan oleh guru. Tambah sekali, guru akan menerangkan dengan jelas dan tepat mengenai alam sekitar, dan seterusnya murid dikehendaki mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh guru. Melalui langkah 1 ini, kita dapat mengetahui bahawa belajar secara belajar yang dapat dicapai oleh murid ialah untuk mereka memproses maklumat dan mengumpulkan maklumat. Kerana melalui penerangan yang diberikan oleh guru itu, mereka sedikit demi sedikit dapat mengetahui isi-isi yang terdapat dalam penerangan cikgu tersebut. Dalam melalui langkah 1 ini juga dapat dilihat bahawa nilai murni yang terdapat dalam langkah 1 ini ialah ketekunan. Hal ini diberikan kerana apabila guru menerangkan suatu perkara, murid-murid perlulah tekun untuk mendapatkan pengetahuan yang dikongsikan oleh guru. Baiklah, kita teruskan kepada langkah kedua. Untuk langkah kedua, masa yang diperuntukkan ialah selama 10 minit. Langkah kedua ini memfokuskan kepada pencemaran alam sekitar. Aktiviti yang dilakukan untuk langkah kedua ini ialah pertama, guru menyediakan kad bergambar mengenai pencemaran alam sekitar. Seterusnya, guru akan melekatkan kad-kad bergambar tersebut di papan putih. Seterusnya, guru akan bersoal jawab dengan murid-murid tentang gambar yang dipaparkan. Dan akhir sekali, murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh guru mengenai pencemaran alam sekitar. Baiklah, bahan bantu mengajar yang digunakan
untuk langkah kedua ini ialah kad bergambar pencemaran alam sekitar dan double side tape. Teknik yang digunakan di langkah kedua ini ialah teknik soal jawab. Manakala strategi pula melibatkan pembelajaran berpusatkan bahan. Untuk langkah kedua ini, kemahiran berfikir yang murid-murid dapat capai ialah menjana idea dan menganalisis, iaitu kebat. Hal ini demikian kerana apabila mereka melihat gambar-gambar yang dipaparkan di hadapan kelas, mereka akan mula berfikir untuk menerangkan tentang gambar tersebut. Pada langkah kedua inilah dapat dilihat bahawa objektif yang telah ditetapkan tadi mampu tercapai ataupun tidak. Kerana di langkah kedua ini berlaku soal jawab antara guru dan murid. Apabila kad-kad gambar ditayangkan di hadapan, guru akan menanyakan soalan kepada murid. Misalnya, ada sebuah gambar sungai yang tercemar. Guru akan menanyakan apakah gambar tersebut. Jadi, murid-murid akan mula menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Hal ini bertepatan dengan objektif, iaitu memperuntukkan murid untuk memberikan respon terhadap persoalan guru. Melalui langkah kedua ini juga dapat dilihat bahawa nilai murni yang terdapat pada murid-murid ialah keberanian mereka untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Baiklah, untuk langkah ketiga, masa yang diperuntukkan untuk langkah ini ialah selama 5 minit. Pada langkah ketiga ini, guru akan memberikan kuis untuk menguji tahap pemahaman murid-murid. Aktiviti yang dilakukan ialah pertama, guru akan menayangkan kuis yang telah disediakan di hadapan kelas menggunakan projektor LCD. Seterusnya, beberapa orang murid dipilih secara rawak ke hadapan untuk menjawab kuis tersebut. Seterusnya, murid tampil ke hadapan dan klik jawapan yang betul di komputer riba. Dan akhir sekali, seterusnya, keputusan jawapan akan dipaparkan setelah soalan dijawab. Dan akhir sekali, murid akan diberikan pujian kerana berani tampil untuk menjawab kuis tersebut. Baiklah, alat bantu mengajar yang digunakan semasa langkah ketiga ini ialah komputer riba, projektor LCD dan pembesar suara. Bahan bantu mengajar yang digunakan pula ialah kuis digital. Baiklah, untuk kuis ini saya sendiri telah sediakan untuk murid-murid menjawabnya. Saya telah menyediakan kuis ini di laman web WordWall. Kerana penggunaan laman web WordWall ini sangat menarik dan boleh menarik minat murid-murid untuk terus fokus di dalam kelas. Untuk strategi yang digunakan di langkah ketiga ini ialah strategi pembelajaran berpusatkan bahan. Dan dapat dilihat bahawa nilai murni yang terdapat pada langkah ketiga ini ialah keberanian murid untuk menjawab soalan kuis yang disediakan oleh guru. Baiklah, saya akan menunjukkan kuis digital yang telah saya sediakan di laman web WordWall tersebut. Baiklah, ini merupakan bahan bantu mengajar digital iaitu kuis yang telah saya sediakan untuk murid tahun 1 Bestari. Mari sama-sama kita meneliti dan menjawab kuis ini. Baiklah, soalan pertama, berdasarkan gambar berikut, nyatakan jenis pencemaran yang berlaku. Berdasarkan gambar berikut, kita dapat lihat ini merupakan pencemaran udara. Baiklah, soalan-soalan yang diberikan kepada murid tahun 1 ini merupakan soalan terus, soalan yang mudah difahami oleh murid-murid tahun 1. Soalan yang diberikan tidaklah terlalu sukar kerana tahap pemikiran murid tahun 1 tidaklah terlalu tinggi. Di manakah tempat yang sesuai untuk membuang sampah? Jika dilihat pada pilihan jawapan yang diberikan, jawapan yang kontra yang sangat berbeza dapat ditunjukkan, iaitu jawapan yang betul dan jawapan yang salah, supaya murid tahun 1 dapat membezakan yang mana betul dan mana yang salah. Dan jika dilihat, selepas pilihan jawapan diklik, keputusan jawapan akan terus dipaparkan sama ada betul atau salah. Misalnya, untuk soalan berikut, penyu semakin pupus disebabkan pencemaran. Semestinya murid-murid tahun 1 sudah tahu bahawa penyu tinggal di laut. Jadi,
sudah semestinya ialah pencemaran air. Jadi jika kita jawab pencemaran air dan jawapannya ialah terus betul. Dan tetapi jika jawapan yang salah diberikan, sebagai contoh untuk soalan ini apakah nama fenomena tersebut, jika murid-murid jawabnya ialah tanah runtuh, dan jawapan salah diberikan dan akan menunjukkan jawapan yang betul. Dengan cara ini murid-murid akan dapat mengetahui jawapan yang betul dan dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. Ya, soalan seterusnya, dia cara menjaga alam sekitar dengan tepat. Di dalam soalan kuis yang disertakan juga terdapat soalan kebat, di mana seseorang murid itu perlu berfikir bagi situasi mereka sendiri. Misalnya soalan ini, sebagai seorang murid, bagaimanakah anda menjaga kebersihan alam di kawasan sekolah? Soalan berikutnya, apakah yang dilakukan oleh wanita tersebut? Soalan ini juga merupakan soalan kebat yang memerlukan murid-murid tahun 1 bestari untuk berfikir di luar kotak. Kerana soalan tersebut melibatkan situasi yang berlaku di persekitaran mereka. Dan akhir sekali, keputusan kuis akan ditunjukkan dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab kuis juga akan ditunjukkan. Murid juga boleh mengulang kembali kuis ini untuk mengukuhkan lagi pemahaman mereka terhadap pencemaran alam sekitar. Akhir sekali, untuk bahagian penutup, masa yang diperuntukkan ialah selama 5 minit. Untuk penutup, guru akan merumuskan isi pelajaran. Aktiviti yang dilakukan ialah, pertama, murid akan mendengar rumusan pengajaran daripada guru, dan akhir sekali murid akan diberikan pujian dan kata penghargaan atas usaha mereka serta penglibatan secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Dapat dilihat di sini bahawa nilai kerjasama yang diberikan oleh murid-murid sangat penting dalam penjayaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja pembentangan RPH daripada saya. Sekian, terima kasih.